Mungkin kalau kita patah balik ke belakang sepanjang 22 bulan kita memerintah, saya melihat Datuk Seri Dr. Mujahid adalah di antara menteri yang sangat proaktif, yang melakukan banyak reform, pendekatan-pendekatan yang saya kira terkini, pendekatan yang sangat lunak kepada rakyat. Jadi kalau boleh Dr. imbau sedikit dalam masa 22 bulan itu, apakah perubahan yang paling besar yang doktor lakukan kepada portfolio ataupun kementerian yang doktor diberi mandat untuk jaganya? Silakan. Alhamdulillah, apabila setiap kami yang dilantik dan diberi amanah untuk jadi satu jawatan yang ada pengaruh untuk membuat perubahan, semua kami daripada amanah khususnya dan juga rakan-rakan dari PKR dan juga daripada DAP, kita memang dari awal bila kita dapat mandat, itulah prioriti kita, iaitu deliver ataupun membawa message perubahan. Jadi saya tak berhak bercakap bagi pihak kementerian lain, walaupun secara umumnya kita dapat lihat usaha Pakatan Harapan untuk melawan rasuah dengan kita menyediakan satu blueprint anti rasuah nasional 2030 yang telah menggariskan aspek-aspek pentadbiran, governance dan sebagainya. Yang kedua, kita lihat pengukuhan institusi demokrasi berparlimen dengan institusi parlimen itu lebih bebas untuk mereka menentukan perjalanannya. Kita juga secara umumnya telah melakukan reformasi dari sudut menteri-menteri tidak mempengaruhi dalam konteks apa saja tender-tender yang dimasuk tetapi diberi kepada profesional yang membuat penilaiannya. So ini antara secara umum kita kena jujur menyatakan adalah satu usaha yang kita telah buat sejak kita diberi mandat. Adapun kembali pada setiap kementerian macam saya di bawah jabatan Perdana Menteri, so tentulah salah satu benda besar yang kita sebut yang ada kena mengena langsung dengan saya ialah apabila kita bercakap tentang tabung haji. Kerana itu sendiri direct atau langsung di bawah apa kita panggil tanggungjawab saya sebagai Menteri Agama. Dan Akta Tabung Haji telah menyebut bahawa semua ini duduk di bawah Menteri Agama yang akan menentukan dasar dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu menjadi prioriti utama saya. Ketika saya diberikan mandat amanah, maka kita meletakkan prioriti keutamaan tabung haji ini. Nombor satu, kita nak bebaskan dia daripada pengaruh politik. Maka kita telah melantik pengurusi dan dia punya board yang tak ada apa-apa kaitan dengan politik maupun kepartian. Dia bebas dan kita lantik di kalangan mereka yang profesional untuk mengendalikannya dengan satu hasrat dan niat bahawa tabung haji yang besar dengan dia punya nilai hampir 70 bilion dengan 9 juta pendeposit perlu kepada satu pengurusan yang bebas, lembaga pengarah yang bebas. Alhamdulillah kita telah lakukan reform awal itu. Yang kedua, kita telah membuat satu kita panggil penyiasatan bebas daripada syarikat profesional untuk mereka menilai sejauh manakah prestasi dan kedudukan kewangan tabung haji yang benar. Bukan yang dieksploitasi atau yang dimanipulasi. Maka di situ kita telah menemui yang kata masalah selama ini yang kita duk sebut pasal tabung haji ini, ialah kita tahu bahawa balance antara aset dengan liability itu sudah lari, di mana aset semakin berkurangan. Liability beban dia tu sangat tinggi, menyebabkan jikalau dikira kerugian itu ketika saya ambil alih dalam kertas, kita nak tahu rugi tak rugi, kita buat perbandingan defisit liability dengan aset, maka kita akan dapati di sana hampir 4 bilion kita panggil kerugian. Dan bila dia masuk 2018 minta maaf kita ambil tu, sampai hujung tu dah sampai 10 bilion. Bermakna bahaya kedudukan dia apabila aset
jurang dia dengan liability sampai negatif 8 bilion, 10 bilion. Inilah kita reform, menstrukturkan semula. Kita membuat pengimbangan kepada akaun itu. Sebab kita nak selamatkan 9 juta pendeposit ni. Sebab kita nak selamatkan 70 bilion yang ada kat kita ni. Maka di situlah berlaku penstrukturan semula dengan kita mengadakan syarikat bertujuan khas ataupun special purpose vehicle yang dibuat di bawah kerajaan Kementerian Keuangan sebagai yang satu-satunya bertanggungjawab, bukan sebab dia Lim 1A, tapi sebab dia satu institusi yang boleh buat SPV. Dalam menyelamatkan tabung haji, kita dah listkan hampir beberapa puluh aset dan juga saham yang kalau kita masih pegang, ia akan terus membebankan kewangan tabung haji. Maka itulah kita pindahkan aset-aset itu dengan nilainya hampir 9 bilion yang akhirnya kerajaan top up dengan membeli nilai itu atau dia menilai transfer itu dengan harga asal dia. Maka itu yang kita ada ya satu peruntukan untuk selamatkan tabung haji ini dengan satu apa kita panggil peruntukan yang sangat besar daripada aset yang kita transferkan itu, dan dengan itu kita mengeluarkan sukuk dan membawa 800 juta untung hanya dengan sukuk itu yang akhirnya kita pada 2018 apabila kita nak keluarkan kita panggil kita punya hibah pada 2019 dengan kewangan 2018, kita orang kata macam kat saya, orang kata paling rendah lah 1.25%, tapi sebenarnya yang rendah itu mereka lupa bahawa kita telah berjaya mengimbangi antara aset dengan liability. Sedangkan sebelum ini yang mereka duk bangga, 5% lah, 4% lah, kalau ikut undang-undang memang tak layak tabung haji keluarkan hibah ataupun dividen kerana waktu itu aset semakin turun dan liability semakin membengkak, dan dalam keadaan itu mengikut undang-undang dia tak boleh keluarkan dividen. Tapi kami kali ini walaupun orang marah saya 1.25 pada 2019 untuk 2018 punya akaun, tapi kita telah berjaya imbangi pada waktu itu dengan lebihan 1 bilion, 1.1 bilion daripada aset, dan maknanya kita bukan lagi defisit lah, kita dah surplus lah, dan alhamdulillah 2020 baru ni elok-elok lepas kita dia rampas ni, kita dah cantik susun, dah buat semua elok, maka kita dapat keluarkan hampir 3.25%. Itu dikira sangat-sangat baik dan dia telah menterjemahkan sebenarnya keadaan kewangan tabung haji. Bagi saya, reform inilah yang kerana besar yang kita buat ini, maka kita diserang. Apa dia serang tabung haji? Jual aset kat China. Apa dia kata? Dia hibah paling rendah. Apa dia kata? Mujahid jual habis semua aset orang Islam. Walhal keputusan kita buat itu bukan mujahid. Keputusan itu kita buat mengikut pandangan-pandangan profesional yang kita tahu bukan ianya jual ataupun ianya hilang begitu. Dia ditransfer. Dan di situ kita buat bahawa first right of refusal berada kepada tabung haji. Tapi yang mereka duk kira yang transfer tu, dia tak kira yang untung-untung yang lain ni. Jadi benda-benda gini, mereka telah melihat usaha reform kita pada tabung haji yang menjadi bahan utama kita bila kita cakap tentang skandal-skandal dia, maka kita telah berjaya pulihkan itu tabung haji. Kemudian JKSM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, juga duduk secara langsung di bawah Jabatan Perdana Menteri bagi Agama. Kita tahu banyak kes-kes yang melibatkan hadanah, yang melibatkan cerai, yang melibatkan banyak kes-kes keluarga ni yang akhirnya wanita menjadi mangsa. Maka kita pun buatlah satu usaha mewujudkan mahkamah khusus tentang hadanah ini supaya satu, cepat kes berlalu, yang kedua kita follow up dengan penguatkuasaan, dengan kita ada tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan suami-suami yang culas setelah mereka ceraikan isteri mereka dibawa ke diambil harta mereka dan sebagainya. Dan kita telah buat ini alhamdulillah, dan dia telah dilihat sebagai kejayaan besar kita. Dan jangan lupa akta guaman profession guaman
syar'i. Akta ya, guaman syar'i ini antara yang kejayaan besar kita. Setelah 30 tahun mereka gagal membawa akta ini, kita telah meletakkan peguam-peguam syar'i kita sama taraf macam mana mereka ada tempat seperti Bar Council, maka kita ada ya guaman syar'i akta yang kita kata guide untuk mereka menubuhkan Bar Council yang untuk para peguam-peguam syar'i. Ini satu kejayaan yang orang cuba tutup dengan menyerang saya dengan liberal lah, LGBT, sedangkan ini adalah kejayaan besar kita. Kemudian dalam konteks kita kata JAKIM itu sendiri, kita perkasakan dengan usaha-usaha yang kita buat untuk meningkatkan kafah, dan kita tahu bagaimana mereka telah diberi dinaikkan allowance kafah walaupun tak banyak, tapi itu menandakan kerajaan Pakatan Harapan prihatin untuk memastikan semua ini berlaku, termasuklah peruntukan tahfiz, peruntukan mahat sekolah agama 100 juta. Yang mana semua ini kita buat untuk nak memperkasakan sekolah-sekolah agama kita agar mereka ini dari segi keselamatan, safety, hygiene, dan lebih penting ialah Majlis Tahfiz Negara ini kita nak buat satu bentuk macam kita panggil badan penilai yang akan memastikan kualiti tahfiz-tahfiz ini. Semua ini cita-cita kita yang cukup besar yang kita dah buat sebahagian besarnya, dan yang sudah tentu paling besar kejayaan kita ialah memperkenalkan dasar rahmatan lil alamin yang banyak diserang kiri kanan tanpa mereka melihat substance yang kita bawa itu diterima secara resmi oleh Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, yang saya rasa Datuk Mei pun ada hadir juga dalam salah satu kita punya mesyuarat, telah diterima di Majlis Raja-Raja sebagai satu dasar baru kerajaan yang kita sebut 3 teras rahmatan, maqasid dan model Malaysia. Dan alhamdulillah kerajaan negeri Kedah dah terima itu sebagai panduan asas mereka untuk pentadbiran Islam negeri Kedah waktu kita merintah. Alhamdulillah semua tu kita dah buat dengan mengikut prosedur-prosedur pentadbiran, dengan memastikan semua agensi di bawah saya follow dasar baru ini. Tapi malangnya sebenarnya tahun 2020 Datuk Mei sudah ada peruntukan 10 juta dalam bajet untuk kita turun ke bawah menerangkan pada orang ramai di peringkat akar umbi. Tapi malangnya kita dirampas di tengah jalan. Saya tak tahu menteri hari ini apa dia buat dengan semua yang telah kita bina itu. Memang saya rasa kita cuba bawalah reform. Walaupun saya tahu ada di kalangan mereka yang bagi yang menganggap saya belum cukup berjaya, ada yang pula menganggap saya nak bawa pentadbiran agama ni untuk jadi liberal dan sebagainya. Tapi saya terima itu sebagai kritikan ketika biasa. Yang penting saya ada vision. Yang penting saya ada satu usaha islah yang kita sebut tadi sesuai dengan semangat Pakatan Harapan. Dan sepatutnya pada bulan hujung Februari dan awal Mac tahun 2020 baru ini, sepatutnya Perdana Menteri akan luncurkan dasar ini sebagai dasar baru pentadbiran Islam secara resmi di peringkat Perdana Menteri. Tapi semua itu terhalanglah dengan apa yang berlaku. Saya anggap sebagai ujian bahawa cita-cita kita ini mungkin tersentak kejap, tapi kita tak boleh rasa lemah. Kita kena teruskan perjalanan kita.